Dan kalau diturunkan dalam Al-Quran itu, janganlah kamu minum arak. Sungguhnya mereka, iaitu orang kafir, yang kata kami tidak akan meninggalkan arak selamanya, sebab mereka tak tahu tentang syurga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya akan kongsikan kepada anda info-info asas tentang peristiwa yang kita semua sambut pada hari ini, iaitu nuzulul Quran. Apa maksud nuzul Al-Quran? Nuzul itu maksudnya turunnya Al-Quran. Kenapa dia kata turunnya Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah mushaf yang kita pegang macam seolah sebuah buku. Tapi kenapa dia katakan turunnya Al-Quran? Jarang kita sebut buku itu diturunkan, dia ditulis. Sebab Al-Quran itu dia tidak ditulis oleh mana-mana manusia yang wujud di atas muka bumi ini. Sejarahnya sampailah pada hari ini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran bukan sebuah buku yang ditulis oleh manusia, tapi dia adalah sebuah wahyu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana buku ini juga, mushaf ini juga antara mukjizatnya dia dijaga daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampailah ke hari kiamat. Tidak satu huruf pun, tidak satu ayat pun, tidak satu perkataan pun diubah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami jugalah yang akan menjaganya. Jadi nak cerita tentang nuzul Al-Quran, kenapa kita panggil nuzul Al-Quran? Sebab dia adalah wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohlah, datang seorang manusia datang kepada kita bertanya, apa maksud nuzul Al-Quran? Kena pula dia tak tahu apa pasal nuzul Al-Quran ni. Kita tahulah nuzul tu turun Al-Quran, tapi apa lagi kita boleh explain kepada dia? Saya akan berikan kepada info-info asas supaya anda boleh cerita kepada orang lain. Okey, maksud nuzul Al-Quran ini dia daripada Lauh Mahfuz kepada samai dunia, dan disebutkan dalam hadis fawdi'a fi baitil izzah, tempat yang mana Allah SWT turunkan Quran di peringkat langit dunia. Itulah maksud nuzul Al-Quran. Dalilnya dalam Al-Quran di mana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebenarnya kami menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadr. Dan surah Al-Baqarah Allah SWT sebutkan lagi bahawa yang mana menunjukkan bahawa Al-Quran ini diturunkan dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Inilah maksud Al-Quran, bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi ini maksud nuzul Al-Quran. Ada orang tanya, bukankah Al-Quran ini diturunkan secara berasingan? Tadi ayat-ayat tadi menyebutkan bahawa Al-Quran diturunkan jumlah wahidah, sekaligus. Sebenarnya memang betul, Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan dua cara. Pertama sekali dengan cara jumlatan wahidah, dengan sekaligus. Tapi cara seterusnya adalah dengan cara berasingan. Ini disebutkan dalam surah Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nas 'ala mukthin. Dan Quran itu kami asingkan dia dalam arti kata untuk menurunkan pada Nabi Muhammad SAW, litaqra'uhu 'alan nas, supaya kamu dapat membacanya kepada manusia ala mukthin, cara berhati-hati, satu demi satu dengan teliti. Jadi pada peringkat seterusnya itu, iaitu pada peringkat penurunan secara berasingan, ayat demi ayat, surah demi surah, bergantung kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diturunkan selama tempoh 23 tahun, iaitu pada tempoh Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul di Mekah sehinggalah Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah, iaitu selama tempoh 23 tahun. Jadi ada hikmah-hikmah dia kenapa Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran secara berasingan. Okey, hikmah yang pertama adalah supaya manusia, umat Islam, ketika mana Al-Quran diturunkan dapat membacanya dalam keadaan teliti, dalam keadaan berhati-hati, dapat memahami, dapat hadap wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka. Sebab itu disebutkan ayat ini, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, supaya kamu dapat membacanya dengan cara mukthin, dengan cara berhati-hati, dengan penuh keperhatian, dengan dapat hadap satu demi satu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau anda tertanya kenapa Al-Quran diturunkan secara berasingan, bukan anda seorang tanya, pihak musyrikin Quraisy pun tanya benda yang sama. Tapi kali ini bukan saya yang jawab, Allah SWT yang jawab. Dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Quranu jumlatan wahidah. Dan berkata orang kafir, tak boleh ke Al-Quran ini diturunkan
dalam keadaan jumlah wahidah dan sekaligus. Allah jawab apa? Kadzalika nuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Supaya kami boleh meneguhkan hati kamu wahai Muhammad, dan kamu dapat membacanya dengan penuh perhatian dan juga kekhusyukan. Jadi supaya Nabi Muhammad SAW ada keberlangsungan, connection daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang mana Allah turunkan khusus kepada situasi yang berlaku ketika itu. Contohnya dalam perang Uhud, berlakunya penurunan wahyu yang mana Allah SWT sebutkan tentang perang Uhud. Itu juga dengan perang Badar. Perang pembukaan kota Mekah, ada ayat-ayatnya ketika mana Nabi Muhammad SAW berasa sedih dan berasa agak futur, berasa jatuh dia punya emosi. Allah turunkan surah Ad-Duha di mana Allah menyebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu. Jadi supaya apa? Supaya adanya connection, sentiasa ada connection. Sebab Nabi Muhammad SAW dia sampaikan dakwah ini bukannya orang yang pernah masuk Islam lepas tu tinggalkan, bukan orang yang malas nak masuk Islam, malas solat, tak. Mereka ini orang Quraisy dan juga orang-orang kafir di sekeliling Madinah dan juga Mekah ini, mereka ini penyembah asnam, mereka ni penyembah berhala. Mereka hidup dengan berhala, mati demi berhala. Tiba-tiba kita nak ajak dia masuk Islam, itu something yang sangat-sangat susah lah. Jadi yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah supaya umat Islam dapat belajar ajaran agama Islam secara berperingkat. Tak adalah semua nak belajar satu Quran tu sudah belajar, tak boleh, terlalu berat. Satu kata-kata daripada Aisyah, dia kata apa tahu? Innama nazal awwala ma nazal minhu suratun minal mufassali fiha dzikrul jannah wan nar. Sungguhnya apa yang diturunkan Al-Quran itu, pertama-tama dia cerita tentang Al-Jannah wan nar, supaya umat Islam takut apa itu neraka, takut tentang syurga, takut tentang pahala, supaya mereka tahu benda ni dulu. Kemudian apa kata Aisyah? Hatta idza thaban nasu ila al-Islam, dan apabila orang Islam dah rapat dengan Islam, dah suka dengan Islam, dah tahu Islam itu menceritakan tentang hakikat dekat dunia akhirat nanti akan adanya neraka dan sebagainya, nazal al-halal wal haram, turun pula ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang ajaran tentang halal dan haram. Ketika itu umat Islam baru nak kenal, oh ni haram, ni halal, satu demi satu. Kemudian bila dia tahu itu haram, ini halal, tanya ke syurga dan neraka, baru dia tak buat. Tiba-tiba dah cerita tentang halal haram, tak tahu. Tapi kalau buat haram, tak tahu buat tentang neraka. Kalau buat halal, tak tahu tentang syurga. Mereka takkan ikut benda ni kan. Dan Aisyah, dia tengahkan lagi benda ni. Walau nazala awwal syai'in la tashrabul khamra laqalu la nad'ul khamra abada. Dan kalau diturunkan dalam Quran itu, janganlah kamu minum arak, sesungguhnya mereka, itu orang kafir, yang kata kami tidak akan meninggalkan arak selamanya. Sebab mereka tak tahu tentang syurga dan neraka, mereka tak tahu tentang iman, mereka tak tahu tentang halal haram. Tiba-tiba kata jangan minum arak, mereka kata kami tak akan minum arak. Walau nazala minal Quran la tashrabu la taznu laqalu la nad'u zina abada. Kalau dari awal diturunkan dalam Quran itu la taznu, jangan kamu berzina, mereka kata kami tidak akan tinggalkan zina selama-lamanya. Jadi ini menjadi satu pengajaran lah untuk kita, bagaimana kita nak menyampaikan Islam kepada orang, bagaimana kita ingin memberikan gambaran yang indah, rahmat tentang Islam ini kepada orang lain. Janganlah kita nak dakwah orang Islam, ataupun bukan orang Islam, bukan kepada non-Muslim sahaja, orang yang masuk Islam, lahir Islam, tapi dia tak pernah tahu pun tentang Islam, tak pernah solat pun, mak bapak minum arak, mak tak pakai tudung, dengan kehidupan yang bebas sebagainya, tapi dia tak tahu tentang Islam. Kita tiba-tiba paksa dia solat terus, paksa dia bayar zakat terus kan. Dia jadi berat. Jadi ini adalah satu pengajaran lah buat kita, bagaimana inilah cara Allah mentarbiah, mendidik umat. Begitu jugalah cara yang sama kita patut ikut, bagaimana kita ingin didik diri kita, diri saudara-saudara yang lain, dan juga rakan-rakan yang anda kenal, yang anda ingin sampaikan Islam kepada mereka. Ini sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton di saluran MyCare. Yang baru sahaja menonton di saluran ini, jangan lupa subscribe dan juga like dan juga kongsi kepada kenalan-kenalan anda yang lain. Harap kongsi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.